Pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari, Seda Malaysia akan mengadakan persidangan tenaga lestari antarabangsa ISES 2022 buat kali kelima dengan tema memperkasakan peralihan tenaga yang akan diadakan pada 29 dan 30 Ogos yang bertempatkan di KLCC. ISES 2022 ini merupakan satu platform bagi pertukaran maklumat dan mewujudkan peluang pelaburan dalam bidang tenaga boleh baharu iaitu TBB. Ia juga akan menarik minat pelabur asing untuk melabur dalam pasaran tempatan sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat di samping membangunkan industri TBB di negara ini. Sudah sedia di talian untuk mengulas lebih lanjut iaitu YB Lukanisman Awang Sauni, pengerusi Seda Malaysia. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada kali ini. Jadi YB, saya nak tanya, apakah signifikan persidangan tenaga lestari antarabangsa ISES ini dengan Malaysia selaku tuan rumah? Okey, terima kasih Niaga Awani kerana memberi peluang untuk saya menerangkan berkaitan tentang ISES yang kelima. ISES yang kelima ini sangat bermakna bagi Seda dan juga KETSA memandangkan kali terakhir kita mengadakan ISES yang keempat pada tahun 2018 dan sepatutnya ketika pandemik COVID-19 kita merancang untuk mengadakan ISES pada tahun 2020 dan juga akibat pandemik kita terpaksa menangguhkan penganjuran ISES kali ini dan juga ISES kali ini adalah merupakan ISES kepada fasa endemik di mana kita bebas untuk mengadakan seminar secara terbuka dan juga konsep ISES kali ini agak sedikit berlainan daripada ISES yang pertama sehingga keempat memandangkan kita memperkenalkan satu konsep deep dive workshop ataupun seminar-seminar khas yang akan menerangkan berkenaan tentang perkembangan industri tenaga boleh baharu di Malaysia dan juga kita akan memaparkan pelan peralihan tenaga ataupun MYRA yang telah diperkenalkan pada tahun 2021 oleh Seda dan juga kita akan merancang ataupun memberitahu kepada peserta-peserta berkenaan tentang capaian sasaran kerajaan berkenaan tentang 31% campuran kapasiti terpasang tenaga boleh baharu nasional menjelang pada tahun 2025 dan juga sasaran kerajaan untuk mencapai 40% menjelang pada tahun 2035 dan juga di bawah Kementerian Sumber Asli dan juga tenaga KETSA kami akan terus menjalankan inisiatif untuk memperkenalkan sasaran-sasaran kerajaan untuk menjayakan rancangan Malaysia yang ke-12 untuk menjadikan sebuah kerajaan yang pakai tenaga baharu di dalam industri dan juga masyarakat di Malaysia. Jadi apakah acuan sasaran tenaga global yang cuba digarap oleh Malaysia sendiri? Kerajaan Malaysia ketika ini memberi sasaran kepada Seda untuk memfokuskan penjanaan tenaga melalui solar, biogas, biomass dan juga mini hydro untuk mencapai sasaran 31% tenaga boleh baru dan juga dengan dalam kapasiti yang terpasang ataupun install kapasiti menjelang 2025 dan juga 40% menjelang 2035 bagi sebagai rancangan peralihan tenaga yang telah dipaparkan kita melalui dokumen MYRA. Dan juga sasaran ini telah diumumkan oleh kerajaan untuk mengambil kira pelbagai aspek tenaga seperti mempertimbangkan kemampuan rakyat terhadap peralihan tenaga dan juga ketahanan sistem tenaga Malaysia. Pelan peralihan tenaga ini juga adalah selari dengan matlamat pembangunan mampan yang ketujuh ataupun Sustainable Development Goal 7 memastikan akses kepada tenaga mampu dimiliki, mampan dan moden untuk semua khususnya masyarakat di Malaysia ini. Itu adalah merupakan sasaran tenaga global yang cuba digarapkan oleh Seda.
Jadi YB, persidangan ISIS dijangka bakal saksikan perbincangan intelek dan strategi mengenai langkah dan tindakan kerajaan untuk memperkasakan lagi agenda peralihan tenaga. Jadi kita mahu lihat lagi apakah peranan SEDA Malaysia bagi menerapkan konsep dan strategi untuk mencapai sasaran tenaga boleh baharu TBB ini selari dengan aspirasi kerajaan untuk mencapai 31% campuran kapasiti terpasang TBB menjelang 2025 dan 40% lagi menjelang 2035. Okey, ketika ini SEDA telah melaksanakan melalui program tarif galakan ataupun feed-in tarif yang dijalankan oleh SEDA Malaysia, kita telah mencapai hampir 1,428 megawatt kapasiti yang telah diluluskan bagi kesemua sumber tenaga boleh dibarui, iaitu melalui solar, mini hydro, biomass dan juga biogas. Dan juga sebanyak 10,482 projek sedang berjalan di seluruh negara sejak diperkenalkan mekanisme feed-in tarif ataupun program tarif galakan ini. Dan juga pihak berkuasa SEDA turut menjalankan program pemiteran tenaga ataupun net energy metering. This is yang kita katakan fasa seterusnya selepas feed-in tarif. Melalui program solar, kita memperkenalkan program NEM, Net Energy Metering ataupun program pemiteran tenaga, di mana pengguna dapat menjanakan tenaga elektrik melalui pemasangan solar PV di atas bumbung rumah ataupun tempat kediaman, dan juga setakat Jun 2022 sebanyak 906.33 megawatt kota telah diluluskan, dan juga program NEM ini adalah merupakan program yang paling popular di bawah SEDA, dan juga kedua-dua program ini telah menyumbang dalam pembangunan sektor tenaga boleh baharu di samping menyokong pencapaian sasaran 31% kapasiti terpasang. Dan juga SEDA turut mempromosikan penggunaan mini hydro, dan juga mini hydro ini juga telah mendapat sambutan yang sangat baik daripada pengusaha dan juga pemain industri setakat ini. Di samping itu, SEDA juga turut menyediakan Pelan Hala 7 tenaga boleh baharu yang saya telah sebut awal tadi, iaitu MYRA, yang telah dilancarkan oleh kementerian pada tahun 2021, dan juga skop MYRA ini merangkumi 3 tindakan: menilai garis dasar kapasiti yang terpasang ataupun install capacity, dan juga potensi sumber tenaga yang baharu. Contohnya kita pada ISIS ini juga kita akan berbincang berkenaan tentang industri tenaga hijau ataupun green hydrogen, dan juga membangunkan sasaran teknologi khusus bagi TBB serta membangunkan pelan strategik. Selain daripada itu, pelan MYRA ini juga dijangka akan membantu kerajaan untuk mencapai sasaran yang lebih baik, iaitu 31% menjelang 2025, dan juga saya sangat yakin SEDA dapat membantu kerajaan untuk mencapai sasaran ini. Dan juga melalui MYRA ini kita telah merangka satu pelan strategik, dan juga pelan ini dijangka mampu untuk menjana pendapatan dan juga limpahan ekonomi kerajaan sehingga 20 bilion menjelang 2025, dan juga kita sangat yakin kita akan dapat mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 47,000 peluang pekerjaan di dalam sumber tenaga boleh baru ini, dan juga menjelang pada tahun 2035 sasaran kerajaan untuk mencapai 33 bilion akan dapat dicapai sekiranya kerajaan dapat mengikut segala perancangan strategik yang telah direncanakan di dalam pelan MYRA kita yang telah diusahakan dalam tempoh beberapa tahun ini. Seterusnya, jadi apakah mesej penting ataupun sasaran yang akan dibawa oleh Malaysia sendiri pada persidangan ISIS kali ini, dan apakah langkah seterusnya bagi Malaysia selepas ini?
Okey, selepas kita berdepan dengan COVID-19, kita perlu mempunyai satu perancangan bagaimana untuk post COVID-19 strategi, exit strategi dan juga exit strategi yang telah disediakan oleh SEDA melalui MYRA adalah melalui penganjuran ICES 2020 ini dengan membawakan satu tema memperkasakan peralihan tenaga dan akan menjadikan ICES ini sebagai satu wadah discussion platform kepada pemain-pemain industri dan juga kepada negara-negara yang berminat untuk memasuki industri renewable energy ini. Dan juga mesej penting yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana Malaysia akan mencapai 31 peratus campuran kapasiti tenaga yang terpasang boleh baharu dan juga menjelang pada tahun 2035 kita akan mencapai sasaran 40 peratus yang telah disasarkan oleh SEDA dan juga kementerian. Persidangan kali ini juga akan membincangkan isu-isu dan juga tema dari sudut teknologi terkini berkenaan dengan tenaga boleh baharu, model perniagaan, contohnya kita akan lebih membincangkan apakah masa depan dan juga model perniagaan di dalam ruang lingkup renewable energy dan juga polisi kewangan dan juga polisi kerajaan Malaysia khususnya untuk menarik pelabur untuk datang dan juga berminat dengan dasar dan polisi tenaga boleh baru yang telah disediakan oleh kerajaan. Dan juga selain daripada itu adalah kita akan lebih menekankan kepada sektor-sektor energy efficiencies bagaimana untuk kita mencapai net zero ataupun zero energy building yang mungkin kita akan bentangkan di dalam workshop-workshop yang akan dianjurkan pada 29 dan 30 hari bulan ini. Dan juga selain daripada itu adalah usaha merealisasikan sasaran campuran kapasiti terpasang yang telah ditetapkan melalui 3 tindakan yang telah dinyatakan di dalam MYRA, iaitu menilai garis dasar kapasiti terpasang. Kalau kita dapat teliti sekarang ini, komuniti perniagaan global sekarang dilihat lebih memberi tumpuan terhadap kesan perubahan iklim serta agenda kelestarian. Jadi bagaimana kita hendak mengalih perhatian rakyat Malaysia kepada arah ini? Okey, kalau kita lihat dalam perkembangan semasa global, kebanyakan syarikat-syarikat besar kini memberikan tumpuan kepada penggunaan tenaga hijau dan juga kerajaan turut memperkenalkan dasar-dasar di dalam rancangan Malaysia yang ke-12 di mana kita ingin mempercepatkan pertumbuhan hijau. Dalam sudut SEDA pula, bagi memasyarakatkan ataupun memberikan kefahaman kepada kepentingan berkenaan tentang kelestarian, agenda kelestarian ini ataupun Sustainable Development Goal, kita memperkenalkan beberapa program. Salah satu program yang telah diusahakan oleh SEDA adalah berkenaan tentang SAFE 2.0 dan sekarang memasuki SAFE 3.0 di mana kerajaan memperkenalkan satu kupon ataupun subsidi diberikan kepada masyarakat ataupun rakyat Malaysia yang berminat untuk membeli peralatan energy efficiency tools, contohnya seperti penghawa dingin, peti ais, TV yang mempunyai penarafan 5 bintang untuk energy efficiencies. Ini adalah merupakan salah satu contoh yang popular melalui program SEDA. Dan juga saya yakin lebih banyak lagi komunikasi yang komprehensif akan diperkenalkan oleh kementerian melalui SEDA dan juga agensi-agensi yang berkaitan untuk mempromosikan agenda kelestarian. Salah satu contoh yang sedang diusahakan oleh SEDA adalah untuk menjadi verifier ataupun menjadi badan untuk mengesahkan sesebuah bangunan adalah merupakan sebuah bangunan yang mempunyai kecekapan tenaga dan juga kita akan memberikan penarafan yang khusus kepada sebuah bangunan yang mempunyai kecekapan tenaga dan juga ini akan menaikkan lagi nilai properties dan juga akan menarik minat industri-industri ataupun pelabur global yang ingin melabur di Malaysia dan juga ingin memastikan bahawa agenda kelestarian itu dapat dipenuhi dan juga memenuhi kemahuan syarikat-syarikat besar.
Wawi, baik, terima kasih untuk perkongsian menarik ini mengenai persidangan tenaga lestari antarabangsa ISIS 2022 dengan bertujuan untuk memperkasakan peralihan tenaga. Dengan lebih kurang kita dapat lihat 30 pempamer bersama lebih 70 orang penceramah dalam usaha untuk membentuk masa depan tenaga di negara ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih YB Lukanisman Awang Sauni, Pengerusi Seda Malaysia.